Selamat malam, salam sejahtera. Malam ini aku nak buat pula satu konten apa yang akan jadi dengan Zahid Hamidi selepas kalau benar Najib didapati bersalah dan terus dimasukkan ke penjara pada penghakiman nanti selepas dibacakan oleh Mahkamah Persekutuan. Dan seperti yang ditulis oleh Sabuddin Husin, beliau mengatakan bahawa adakah 26 Ogos ini nasib sebenarnya Najib akan sudah diketahui. Kerana sebelum ini kita pun tahu Hisham tak nak berhujah lagi. Kalau diteruskan seperti itu bermaksud mahkamah hanya boleh membaca laporan ataupun hujahan bertulis sahaja. Dan menurut Hanif Qadri Abdullah, beliau mengatakan bahawa kalau Najib didapati bersalah, beliau akan terus dibawa ke penjara Sungai Buloh ataupun penjara-penjara yang berkaitan. Persoalannya adalah apa jadi kepada Zahid Hamidi selepas Najib masuk penjara. Kerana sebelum ini agak orang sukai apabila saya menghuraikan apa jadi dengan Rosmah Mansur kalau benar-benar Najib masuk penjara. Aku dah hurai kepada anda semua, ada 4 perkara yang mungkin akan berlaku kepada Rosmah selepas Najib masuk penjara. Pertama, Rosmah mungkin akan kehilangan tempat bersandar untuk menolong beliau menyelesaikan masalah tuduhan, kes dan juga perbicaraannya di mahkamah. Kerana pada pendapat aku, yang banyak kuasa sebenarnya adalah Najib Tun Razak. Walaupun ramai yang mengatakan bahawa seakan-akan Najib pernah takut kepada Rosmah, tapi aku masih percaya Najib lah yang masih berkuasa penuh dan dialah sebenarnya yang boleh membantu Rosmah. Selain daripada itu, tentang pengurusan keuangan, aku fikir kalau Najib masuk penjara menjadi masalah besar kepada Rosmah tentang keuangan. Walaupun Rosmah mempunyai aset yang mungkin banyak dengan barangan-barangan kemas, cincin, kasut, pakaian dan sebagainya yang begitu banyak, namun aku fikir tanpa ada Najib, beliau akan menjadi tempang. Dengan kata perumpamaan bertepuk sebelah tangan tak akan berbunyi. Lebih kurang begitulah, walaupun tidak sesuai lah. Makna kata beliau akan menjadi lemah. Selain daripada itu, aku juga meramalkan mungkin Rosmah akan hilang sengatnya. Kerana sengat Rosmah yang sebenarnya datang daripada Najib. Tanpa Najib, Rosmah bukan siapa-siapa. Beliau sama seperti orang biasa. Hanya kerana Najib adalah Perdana Menteri, barulah Rosmah ada bisanya. Itu sudah tertinggal. Tapi tak apa, kalau kamu mau tinggalkan komen tentang isu yang dah aku ulas itu, anda boleh tinggalkan komen itu. Tapi malam ini aku nak cuba ulas apa jadi dengan Zahid Hamidi kalau Najib memang ditakdirkan masuk penjara. Anda boleh tinggalkan komen anda sebelum kita habiskan ulasan ini. Mungkin ada anda mempunyai pendapat berbeza dengan saya. Tak apalah kalau anda tak sependapat dengan saya, tak suka dengan pendapat saya. Tak apa, kita buka minda, buka hati, buka telinga, sama-sama mencernanya. Kerana aku pun mau juga dapatan daripada anda. Tapi pertama, aku fikir kalau benar Najib ditakdirkan masuk penjara, perkara pertama yang akan jadi kepada Zahid Hamidi adalah sama seperti Rosmah yang aku kata tadi, Zahid Hamidi mungkin kehilangan bisanya. Mungkin anda tidak setuju dengan saya, tapi mungkin anda juga setuju dengan saya. Kerana aku lihat selama ini di UMNO, tanpa kehadiran Najib, Zahid Hamidi sebenarnya seperti tidak punya sengat yang lengkap. Dia ada sengatnya, tetapi sengatnya tak lengkap. Sepertilah vaksin COVID-19. Kalau kita hanya ada dos 1, tak cukup dos 2, tak cukup dengan booster, dosnya itu tak lengkap. Begitulah dengan Zahid Hamidi. Tanpa kehadiran Najib,
di kalangan Zahid Hamidi, juga kluster mahkamah, mereka sebenarnya tak cukup bisanya. Itu sebabnya ketika PRN Johor, PRN Melaka, dengan kehadiran Zahid Hamidi, penyokong ataupun kehadiran bolehlah dikatakan agak suram, kurang. Tapi dengan kehadiran tiba-tiba bosku, nampaknya bilangan kehadiran orang lebih ramai. Itu sebabnya aku kata bosku memberikan bisa tambahan kepada kepada Zahid Hamidi. Oleh sebab itu, aku fikir kalau Najib sudah tidak bersama lagi dengan Zahid Hamidi di luar ini, di dalam kepimpinan UMNO, dengan kata lain sebagai pengerusi Barisan Nasional dan juga penasihat kepada UMNO, bermaksud Zahid keseorangan kini. Zahid terpaksa berjuang keseorangan tanpa ada lagi Najib sebagai orang yang berada di belakangnya. Aku fikir mungkin Anda pun terfikir seperti itu. Itu sebabnya Zahid amat risau. Itu sebabnya Zahid, pada pemerhatian saya, dengan kata-kata beliau di media sosial, di dalam sidang media dan sebagainya, aku fikir itu sebabnya, salah satu sebabnya Zahid begitu mempertahankan Najib bosku. Kerana selain daripada kepentingan parti, juga kepentingan dirinya. Kedua, apa yang berlaku kepada Zahid kalau Najib masuk penjara ialah Zahid mungkin akan kehilangan popularnya lagi. Kerana selama ini kita dapat lihat populariti Zahid dibanding dengan Najib jauh lebih besar populariti Najib bosku. Anda boleh lihat di mana-mana. Ini menyebabkan kalau Najib masuk penjara, siapa lagikah tempat Zahid Hamidi menumpang populariti? Itu kedua. Yang ketiga, aku fikir Najib adalah pemikir utama di dalam mempertahankan Zahid Hamidi. Walaupun mungkin secara realitinya beliau tidak bergantung pada Najib, tetapi secara tidak langsung aku melihat Najib banyak membantu di dalam memberi idea-idea kepada Zahid Hamidi. Banyak perkara yang seakan-akan adalah atas perkongsian, pencernaan minda, perbincangan bersama dengan penasihat Barisan UMNO ini, yaitu Najib Tun Razak. Jadi aku pikir itu tiga perkara yang boleh terjadi terhadap Zahid Hamidi. Dan persoalan paling besar adalah apakah nasib Zahid Hamidi pula selepas ini. Karena aku lihat Zahid Hamidi begitu sibuk mempertahankan bosku, tapi dia lupa pula mempertahankan dirinya yang juga di dalam keadaan kritikal dalam kes mahkamahnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan share video ini supaya semua orang tahu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Dan jumpa lagi. Bye-bye.